Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的，在主内的弟兄姊妹， kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan. 我们都是已经获得救恩的弟兄姊妹。 Telah diselamatkan berarti kita telah mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. 得救说明我们确定要进入天国的。 Kapankah kita diselamatkan? 什么时候我们被得救呢？ Pada saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu juga kita diselamatkan. 就从我们相信主耶稣那一刻起，我们就得救了。 Maka kita harus pastikan diri kita masing-masing, saya sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus. 所以我们要确认自己已经真正确切的得救了。 Setelah kita diselamatkan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. 我们得救了以后，主还给我们机会活在这个世界上。 Ketika kita hidup di dunia ini, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? 那么，趁我们还在世界生活，我们必须做些什么？ Apakah kita boleh hidup untuk diri kita sendiri? 我们是否可以只为了自己而活？ Sangat jelas kita harus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. 我们一定要为主耶稣的荣耀而活。 Selama kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja melayani Tuhan. 趁我们还在世界上生活，我们必须侍奉主。 Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. 我们必须去做一些荣耀主的名的工作。 Saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak mau melayani Tuhan. 弟兄姊妹，很多基督徒不愿意侍奉主， Merasa bahwa pelayanan itu hanyalah tugas para hamba Tuhan. 就认为这些事情只是传道者的工作。 Sehingga banyak orang Kristen dengan berat hati mau melayani Tuhan. 于是很多人就很不乐意去侍奉主， Tidak ada kemauan ataupun semangat untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. 根本都没有心意或者热情去做。 Kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya seperti demikian? 我们要审视自己，我们是否也是那样？ Kita berpikir melayani itu sangatlah sulit. 我们觉得侍奉主很难， Kenapa? Karena kita berpikir dalam melayani kita akan menghabiskan waktu. 因为侍奉需要花费很多时间， Dalam melayani kita akan menghabiskan tenaga. 也投入很多精力。 Dalam melayani kita akan memakai apa yang kita miliki untuk kita pakai dalam melayani. 而且我们要把所拥有的都交出来侍奉主。 Jadi kita berpikir melayani Tuhan itu sangatlah sulit bagi kita. 所以我们会觉得侍奉主是一件艰难的事。 Tetapi saudara-saudara, melayani Tuhan bukanlah hanya tugas para hamba Tuhan. 但是弟兄姊妹，侍奉主不单单是牧者们的事情， Melayani Tuhan adalah semua kita orang Kristen mau melayani Tuhan. 而是我们所有基督徒的责任。 Kenapa kita harus melayani Tuhan? 为什么我们必须侍奉主呢？ Ini harus kita tahu. 这必须知道的。 Kenapa kita mau bekerja melayani Tuhan? 为什么我们必须要掏出时间侍奉主？ Pertama-tama, karena mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. 首先，我们为了感谢神所赐给我们的救恩， Tuhan telah memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma. 神已经白白的赐给我们救恩。
ada banyak orang di luar sana secara manusia jauh lebih baik daripada kita. 在外面有许多人比我们更好， Ada banyak orang di luar sana yang akan binasa karena dosa. 但是在外面也有许多人会因罪而灭亡。 Tapi kita dipilih, diberikan anugerah keselamatan. 但是我们是被主拣选的，我们被赐予救恩的， Ini adalah pemberian yang sangat-sangat luar biasa. 这是何等美妙的救恩！ Karena kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. 因为我们可以获得赦免以及永生。 Tuhan selamatkan kita murni karena kasih-Nya. 神拯救我们，单单因为他的爱。 Maka oleh karena itu, kita harus melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kepadanya. 就凭这个，我们必须侍奉主。 Saudara-saudara, ketika seseorang berbuat baik kepada kita, 弟兄姊妹，当有人对我们好时， setidaknya kita sampaikan ucapan terima kasih. 我们至少要说谢谢。 Bahkan kita bisa melakukan sesuatu terhadap orang tersebut sebagai rasa terima kasih kita. 或者我们会做出某些行动来表现我们的感恩。 Jadi mengapa kita harus melayani Tuhan? 所以为什么我们要侍奉主呢？ Keselamatan itu tidak hanya diberikan kepada para hamba Tuhan. 这救恩不单单给一些主的仆人， Tetapi kita semua yang ada di sini, kita sudah mendapatkan keselamatan itu. 但是已经赐给我们每一个人。 Maka masing-masing kita tunjukkan ucapan syukur kita dengan melayani Tuhan. 所以我们每一个人都必须表示出我们的感恩。 Inilah alasan pertama kenapa kita harus melayani Tuhan. 这就是首先的理由，为什么我们必须侍奉主。 Yang kedua, kenapa kita harus melayani Tuhan? 第二，为什么我们要侍奉主呢？ Kenapa kita harus giat dengan semangat melayani Tuhan? 为什么我们必须勤奋的、努力的来侍奉呢？ Karena Tuhan sediakan upah bagi kita. 因为主已经为了我们预备赏赐。 Saudara-saudara, akan datang waktunya di mana Tuhan akan memberikan upah bagi kita semua. 弟兄姊妹，时候将到，主会为我们预备那些赏赐。 Setiap jerih payah kita yang dilakukan untuk Tuhan, ada upahnya dari Tuhan. 我们所付出的辛劳都会得到赏赐。 Jadi jangan kita berpikir seolah-olah saya hanya berkorban saja. 所以不要只想我只是牺牲，我只是付出。 Mungkin kita merasa capek, kelelahan. 也许我们觉得很累， Saudara-saudara, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. 弟兄姊妹，时候将到，我们能够领受到那份赏赐。 Pertanyaannya adalah, apakah upah itu? 问题是什么样的赏赐呢？ Seperti apakah upah yang akan Tuhan berikan kepada kita? 主为我们预备了什么样的赏赐呢？ Lalu kapan Tuhan akan memberikan upah itu kepada kita? 什么时候能领受到这份赏赐呢？ Lalu seberapa besar upah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? 而且这赏赐有多大呢？ Inilah yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini. 这就是我们要今天学习的神的话语。 Kita berharap melalui firman Tuhan ini mendorong kita ke depannya, saya mau giat melayani Tuhan. 我们希望通过今天的主的话语，可以激励我们愿意更勤奋的侍奉主。 Kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, 如果我们看刚刚读的经文， konteksnya Rasul Paulus sedang berbicara tentang penderitaan mereka dalam melayani Tuhan. 这里我们可以看到使徒保罗正在谈论他们因为跟随主而受到的困难。 Rasul Paulus bercerita kesetiaan mereka dan juga semangat mereka di dalam melayani Tuhan.
使徒保罗记载他们的忠心跟随主， Meskipun banyak penderitaan kesusahan, tetapi mereka berjuang terus melayani Tuhan. 哪怕面对种种困难，他们也不妥协。 Lalu kalau kita melihat Rasul Paulus mengatakan, kenapa dia melakukan semuanya itu? 然后接着使徒保罗说：“为什么我们愿意做这些呢？” Rasul Paulus mengatakan, karena ada kemuliaan yang kekal jauh lebih besar dari penderitaan yang dihadapi di dunia ini. 使徒保罗说：“因为将来有永恒的荣耀，远远超过地上的苦难。 Kesusahan yang dialami untuk melayani Tuhan tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan baginya. 在地上因跟随主而面对的苦难，不值一提。 Jadi dia bertahan dan terus berjuang karena ada sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih besar nilainya kekal yang Tuhan sediakan baginya. 所以为什么他愿意忍耐忍受？因为他必须得到将来的赏赐。 Lalu sampailah di ayat yang ke-10 yang kita bacakan tadi. 然后读到刚才我们读的第10节， Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. 因为我们众人必要在基督台前显露出来。 Dikatakan takhta pengadilan Kristus. 这里提到基督审判台。 Pertama dulu kita mau tahu apa itu takhta pengadilan Kristus. 首先，我们要知道什么叫做审判台。 Kata-kata takhta pengadilan Kristus dalam bahasa Yunaninya adalah bema. 这个审判台在古希腊语叫做比马。 Dalam ayat ini ditulis bematos, tapi dari kata dasar bema. 在这里简短称比马。 Nah, dalam perjanjian baru ada dua bagian yang dimana kata ini muncul. 在新约圣经有2个部分出现了这个词。 Pertama di Roma pasal 14 ayat 10. 第一，在罗马书14章10节。 Dan yang kedua, firman Tuhan yang tadi kita bacakan 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 第二，出现在林后5章10节。 Apa itu takhta pengadilan Kristus atau bema? 什么是比马？什么是基督审判台？ Dalam Yunani klasik, bema itu dipahami sebagai takhta hakim dalam sebuah olimpiade. 在古典希腊语中，这个词呢用在古典奥运会的裁判席上。 Jadi ketika ada olimpiade akan duduk seorang hakim dalam sebuah takhta di situ. 所以当有奥运会比赛，会有一个裁判坐在高台上。 Dan hakim ini tugasnya bukan untuk memberikan hukuman kepada peserta, tetapi untuk memberikan upah kepada setiap peserta. 这个裁判不是为了给惩罚，但是为了颁发奖励。 Jadi takhta pengadilan Kristus maksudnya adalah Kristus akan duduk di tahtanya menjadi hakim untuk memberikan upah. 所以基督审判台意味着基督有时候呢会坐在审判台前作为裁判。 Kristus tidak akan duduk sebagai hakim untuk menghukum. 基督在这里不是来惩罚我们， Ini adalah pengadilan khusus, yaitu hanya untuk memberikan upah. 这是特别的审判台，专门给我们赏赐的审判台。 Ada takhta pengadilan lain untuk memberikan hukum. 还有另一种是专门惩罚的审判台， Kita sering sebut takhta putih. 我们通常叫做白色大宝座。 Nah, di dalam takhta ini atau pengadilan ini khusus untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya.
白色大宝座是专门针对那些不信主的人， Tetapi takhta pengadilan Kristus ini khusus untuk memberikan upah saja. 但是基督审判台是要给我们赏赐的审判台。 Lalu pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan menghadap takhta pengadilan Kristus ini? 问题是哪些人要面对这审判台呢？ Firman Tuhan mengatakan, sebab kita semua. 这里神的话语告诉我们，我们众人， Kita semua di sini siapa saja? 我们众人代表哪些人？ Kita semua di sini adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 这里的众人指的是所有信耶稣的人， Hanya orang-orang yang percaya dalam sepanjang zaman yang akan menghadap takhta pengadilan Kristus atau disebut Bema. 就是历史历代相信主的信徒才能够面对基督审判台。 Karena tujuan daripada pengadilan ini hanya untuk memberikan upah. 因为这个审判的目的只是为了赏赐我们信徒。 Orang-orang yang tidak percaya tidak mendapatkan bagian dalam pengadilan ini. 非信徒在这里没有落脚之地， Jadi sangat jelas Bema ini hanya berlaku untuk semua orang percaya saja. 所以很清楚的，基督审判台是针对于我们这些信徒的。 Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan takhta pengadilan Kristus ini terjadi dan di mana? 然后这个审判台什么时候将发生，在哪里？ Kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 4 secara khususnya, 如果我们读过启示录第4章， Wahyu pasal 4 ayat 2, Rasul Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan. 启示录第4章的第2节，使徒约翰他受到了一些异象。 Dan di situ dikatakan Rasul Yohanes melihat sebuah takhta di sorga. 使徒约翰看到了一座审判台，一座宝座在天国。 Jadi kita bisa simpulkan takhta pengadilan Kristus ini terjadi di sorga. 所以我们可以总结，这个审判台是发生在天国。 Lalu kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ayat 10, 如果我们看第10节， dikatakan ketika seseorang atau Tuhan Yesus duduk di takhtanya itu, maka datang para tua-tua ke hadapannya. 这里提到，当主耶稣坐在审判前，然后有很多长老来俯伏在地。 Dan para tua-tua itu sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus. 那些长老们都俯伏在宝座前。 Dan di situ dikatakan para tua-tua itu melemparkan mahkota mereka di hadapan Tuhan Yesus. 而且提到这些长老们把他们戴上的冠冕放在宝座前。 Melemparkan mahkota maksudnya adalah sebagai bentuk penghormatan yang sangat tinggi kepada Tuhan Yesus. 这代表对耶稣的最高尊敬。 Tapi di situ dikatakan melemparkan mahkota, berarti para tua-tua ini sudah mendapatkan mahkota. 说明这长老们都已经有了冠冕。 Mahkota itu adalah upah dari Tuhan Allah. 这些冠冕就是基督的赏赐。 Lalu kalau kita melihat pasal 5, di situ sudah mulai berbicara tentang penghukuman Tuhan terhadap dunia. 如果读到第5章，我们可以看到神对世界的审判。 Itulah yang disebut masa 7 tahun kesusahan. 那就是被称为7年大灾难的。 Jadi bisa disimpulkan Bema ini terjadi setelah pengangkatan orang-orang percaya. 所以可以这样解释，这个审判台呢，就是发生在基督徒已经被提之后。
Karena di pasal 4 dikatakan para tua-tua mereka sudah memiliki mahkota. 因为第4章说到长老们有带着冠冕。 Lalu di pasal-pasal selanjutnya berbicara tentang penghukuman Tuhan selama 7 tahun masa kesusahan di dunia ini. 然后接下来的章节就提醒我们有这些世界上的大灾难。 Jadi takhta pengadilan Kristus ini terjadi di antara setelah pengangkatan orang percaya dan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia mendirikan kerajaan 1000 tahun. 所以可以理解为，基督审判是发生在信徒被提之后，还有7年大灾难发生之前。 Dalam kata lain, ketika terjadi 7 tahun masa kesusahan di dunia ini, pada saat yang sama di sorga terjadi takhta pengadilan Kristus. 换句话说，在地上发生7年大灾难的时候，同时在天上也发生基督审判台。 Itulah waktunya ketika terjadi pengadilan Kristus ini. 这就是基督审判台发生的时候。 Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sebesar apakah upah yang Tuhan berikan kepada kita? 然后下一个问题是我们将领受的赏赐有多大呢？ Dalam firman Tuhan tadi dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 刚才我们读的经文后半句这样描写：就个人按着本身所行的，或善或恶受报。 Setiap orang percaya akan memperoleh dikatakan apa yang patut, yang layak diterimanya. 每一个信徒将获得他可以得到的赏赐。 Layak atau tidak layak, besar atau kecil, itu tergantung apa yang dilakukannya di dunia ini. 他应不应该，或者大或者小，是根据他在世上的侍奉。 Kalau selama kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, kita melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mendapatkan upahnya. 如果我们趁还在地上生活，我们做了一些荣耀主名的工作，那么我们可以得赏赐。 Kalau kita berusaha, berjuang, melayani Tuhan, maka kita mendapatkan upahnya dari Tuhan. 如果我们努力过、勤奋过，也追求过，那我们配得赏赐。 Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita tidak layak, tidak patut mendapatkan upah dari Tuhan. 相反，如果我们做了一些不好的事，或者没有价值的，我们就不配得拿赏赐。 Jadi saudara-saudara, kalau selama ini kita ada melayani Tuhan, Tuhan lihat semua pekerjaan kita itu. 所以弟兄姊妹，如果我们侍奉了主，主是看在眼里的。 Tuhan tidak lupakan begitu saja. 主不会忘记， Tuhan menyediakan upah bagi kita. 主为我们预备赏赐。 Tidak ada jerih payah di dalam Tuhan yang sia-sia. 没有一份辛劳是在主里徒劳的。 Pada waktunya kita akan menerima imbalan daripada Tuhan. 时候到了，我们就将获得应得的赏赐。 Lalu kalau kita bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan? 如果我们想，我们该做什么？ Pekerjaan-pekerjaan seperti apakah yang saya lakukan maka akan dapat upahnya dari Tuhan? 什么样的工作可以让我领受神的赏赐？ Banyak hal yang bisa kita lakukan agar Tuhan memberikan upah pada waktunya. 有很多我们可以做的， Contohnya, 比如 kita berbicara memberitakan Injil. 我们去传讲福音， Kita pergi keluar cerita tentang Tuhan Yesus. 我们到外去传讲主耶稣的喜讯。 Dalam memberitakan Injil itu penuh yang namanya perjuangan. 传福音是充满磨难的， Karena kita pertama-tama harus memberikan waktu.
因为首先我们必须投入时间， kita harus memberikan tenaga kita, 我们必须付出精力， kita harus memberikan pikiran kita karena kita mau bicara sama orang, apa yang kita mau bicarakan. 我们还要付出思想，因为我们要考虑一会儿要说什么。 Belum lagi kalau kita ketemu orang yang cuek, 更何况我们遇到不理不睬的人， belum lagi kalau kita dihina karena memberitakan Injil, 更何况我们因为传福音被人嘲讽， atau kita memberitakan Injil, orang itu mau dengar, tapi dia tidak ada mau percaya kepada Tuhan Yesus, berkali-kali diberitahukan tidak ada hasil. 或者我们多次传讲，但是他们只听不愿意信。 Kita berpikir ini pekerjaan yang melelahkan dan sepertinya sia-sia. 我们难免会想，这是很累，而且是徒劳的。 Saudara-saudara, memberitakan Injil, Tuhan juga lihat pekerjaan kita ini. 弟兄姊妹，我们传福音，神也看在眼里， Tuhan juga menyediakan upah bagi kita. 神也为我们预备了赏赐。 Karena ini adalah pelayanan juga bagi Tuhan Allah kita. 因为这也是为我们的主的奉献和侍奉。 Contoh lain lagi, misalnya kita ikut paduan suara. 其他例子，我们可以参加诗歌合唱团， Ini juga adalah pelayanan bagi Tuhan. 这也是一种侍奉。 Karena melalui paduan suara kita memuji Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkannya. 因为通过诗歌合唱团，我们赞美神，我们也可以成为其他弟兄姊妹的榜样。 Mungkin kita pikir ikut paduan suara capek sekali. 或许我们想参加诗班很累， Harus berikan waktu duduk, 要付出时间坐在那里， berusaha bagaimana bisa menguasai nadanya. 去努力怎样掌握这些音律。 Saudara-saudara, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan Tuhan, ada upahnya. 弟兄姊妹，如果我们真心实意的为主工作，我们将获得赏赐。 Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. 还有很多我们可以做的， Hal yang kecil pun misalnya penerima tamu. 就比如小小的当接待员。 Ketika kita menerima tamu, itu membuat jemaat Tuhan menjadi terhibur, dikuatkan dan disambut untuk datang beribadah kepada Tuhan. 我们接待弟兄姊妹来崇拜主，他们会受到感恩安慰， Atau kita membantu jemaat jemput untuk datang beribadah. 或者帮助弟兄姊妹比较年老的来教会崇拜， Itu juga melayani Tuhan. 这也是侍奉主。 Atau kita membantu kebersihan rumah Tuhan. 或者我们帮助教会的清洁工， Itu juga pelayanan bagi Tuhan. 这也是一种奉献。 Pimpin ibadah itu juga pelayanan bagi Tuhan. 带领崇拜也是， Pimpin doa persembahan itu juga pelayanan bagi Tuhan. 带领奉献祷告也是。 Semua pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah pelayanan baginya. 我们为主工作的奉献侍奉都是。 Besar atau kecil pelayanan itu, asalkan kita lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka ada upahnya dari Tuhan. 无论规模大还是小，只要我们真心实意的做，那就是荣耀主名。 Jadi kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? 所以我们想想，我们 Nggak perlu harus pelayanan yang besar-besar. 我们可以做些什么，不一定要大规模的。 Hal yang sederhana kalau memang kita lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu juga pelayanan baginya. 哪怕小事、小小的工作，如果我们真心实意的去做，也是侍奉主。 Kalau kita tidak punya kemampuan untuk memimpin doa persembahan contohnya, tapi kita bisa membantu misalnya jemput jemaat, maka sama juga itu adalah pelayanan bagi Tuhan. 如果我们还不会带领奉献祷告，然后我们去接弟兄姊妹来教会参加聚会，这也是一种侍奉。 Hanya kita harus hati-hati,
jangan kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. 但是我们要万万小心，不要以错误的动机来侍奉神。 Kita semua memang harus giat berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. 我们当然要努力的侍奉， Tapi jangan memiliki tujuan yang salah. 但是不要怀着错误的目的。 Jangan kita melayani hanya karena untuk dipuji oleh orang. 不要侍奉只是为了被别人表扬， Jangan kita melakukan pekerjaan Tuhan supaya kita bisa menjadi terkenal. 不要只是为了获得荣誉。 Kalau kita punya motivasi yang salah, maka itu sia-sia di hadapan Tuhan. 如果我们怀着错误的动机，那是徒劳枉然的。 Karena setiap pelayanan kita akan diuji oleh Tuhan. 因为我们的每一份侍奉都要被经过神的考验。 Di dalam 1 Korintus pasal 3 di situ dikatakan setiap pekerjaan kita akan diuji oleh api. 在哥林多前书3章14节说，我们所做的工作都要面对火的考验。 Mungkin manusia berpikir, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita. 我们也许想，这不就一种奉献吗？侍奉吗？但是神是鉴察内心的。 Apakah pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan murni untuk Tuhan atau tidak? 我们所做的是真正为了荣耀主，还是不是？ Jangan seperti jerami ketika dibakar api habis. 不要像稻草被火一烧就没了。 Jangan kita melakukan pelayanan karena tujuan yang salah, motivasi yang salah, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Tuhan. 不要怀着错误的动机来侍奉，最后我们什么都没得到。 Jadi dalam satu sisi kita harus giat melayani Tuhan. 一方面我们必须努力侍奉， Tetapi satu sisi kita harus jaga motivasi tujuan kita. 另一方面我们要检查并且保守我们的侍奉动机。 Kita harus melakukannya satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. 我们要怀着同一个目标，就是荣耀主名。 Lalu kita bertanya, upah yang akan kita terima seperti apa? 然后我们问，我们将得到的赏赐是什么样呢？ Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya ke saya. 弟兄姊妹，前几天有人问传道人， Karena sebentar lagi kita akan adakan perlombaan. 因为我们要举办一些比赛， Dan salah satu perlombaannya adalah tenis meja. 其中一种比赛是乒乓球。 Lalu orang ini tanya, tenis meja hadiahnya apa? 然后这个人问他的奖品是什么？ Sebagai manusia kadang kita bertanya hadiahnya apa dulu. 作为人，我们的目标可能是奖品。 Kadang-kadang kami bercanda, nanti disediakan satu mobil. 有时候传道人会开玩笑说会得一辆车， Maksudnya adalah penasaran kira-kira hadiah apa yang akan didapatkan dalam perlombaan ini. 因为他们就很纳闷儿将得到什么样的奖品。 Kita bertanya juga, kira-kira upah seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita? 我们也纳闷儿，我们将得到什么样的赏赐呢？ Nah, di dalam seluruh Alkitab kita melihat upah itu disediakan dalam bentuk mahkota. 我们读过圣经就知道，这些赏赐以冠冕的形象出现。 Pertama-tama kalau kita melihat 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 首先，我们看哥林多前书9章25节， Rasul Paulus mengatakan kita akan memperoleh mahkota yang abadi. 使徒保罗这里强调，我们将获得不能毁坏的冠冕， Garis bawahi, mahkota yang abadi. 不朽坏的冠冕。 Kalau kita
melihat konteksnya, Rasul Paulus dia sedang berbicara berbicara tentang kesungguhannya perjuangannya dalam memberitakan Injil. 这里呢，使徒保罗正在强调他的忠心在传福音的工作上。 Dan Rasul Paulus mengatakan dia akan mendapatkan mahkota yang abadi dari Tuhan. 使徒保罗说，他将获得不朽坏的冠冕。 Lalu mahkota apa lagi yang akan kita dapatkan? 然后还有什么冠冕？ Kalau kita membaca di 1 Tesalonika pasal 2, di situ dikatakan mahkota sukacita. 如果我们读帖撒罗尼迦前书2章19节，这里提到喜乐的冠冕。 Rasul Paulus sedang berbicara tentang jemaat Tesalonika di mana mereka beritakan Injil, ajarkan firman Tuhan dan mereka terima. 使徒保罗这里提到帖撒罗尼迦的教会，他们传福音，他们也接受福音。 Maka atas dasar pekerjaan Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan dia akan mendapatkan mahkota sukacita di hadapan Tuhan. 就凭这个信心，他将来能够获得喜乐的冠冕。 Lalu ada lagi yang namanya mahkota kebenaran. 还有一个叫做公义的冠冕。 Di kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8, di situ Rasul Paulus sedang menasihati Timotius. 在提摩太后书4章8节，这里，使徒保罗在劝勉提摩太， agar Timotius bekerja keras, memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan. 在激励提摩太努力的传福音。 Dan di situ Rasul Paulus mengatakan bagi dirinya sendiri sudah tersedia mahkota kebenaran. 这些使徒保罗强调，为他自己已经预备了公义的冠冕。 Jadi dalam melayani jemaat Tuhan, kita mendapatkan mahkota daripada Tuhan. 所以来侍奉主，侍奉主的工作，我们可以领受主为我们预备的冠冕。 Lalu di kitab Yakobus pasal 1 ayat 12, di situ dikatakan mahkota kehidupan. 然后在雅各书1章12节，这里提到生命的冠冕。 Rasul di sini Yakobus dia sedang berbicara ketika kita bertahan di dalam pencobaan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. 这里雅各说，这些冠冕是赐给那些在试炼中仍然忠心的人。 Wah, ini memberikan penghiburan bagi kita yang sedang dalam kesusahan. 这句话给我们正在面对挣扎的弟兄姊妹一种安慰。 Di dalam penderitaan mungkin kita berpikir, Tuhan sudahlah saya nggak tahan lagi. 我们有时候会偷偷的向主说：“主啊，我受不了了。” Tapi di sini dikatakan barang siapa yang bertahan dalam pencobaan, maka dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. 但是这里说，只要你存得住，你能够坚持到底，你就能获得生命的冠冕。 Lalu yang terakhir di kitab 1 Petrus pasal 5, di situ dikatakan mahkota kemuliaan. 然后在彼得前书5章，这里提到荣耀的冠冕。 Kepada para gembala ketika mereka menggembalakan jemaat Tuhan dengan baik, dikatakan mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. 对于那些牧养羊群的，如果他们忠心到底，他们可以获得荣耀的冠冕。 Jadi dalam memberitakan Injil, dalam melayani jemaat Tuhan, dalam bertahan dalam situasi pencobaan, kita mendapatkan upah dari Tuhan. 所以，无论在传福音的工作中，在困苦的艰难中，我们牧养羊群的工作中，我们都可以获得冠冕。 Saudara-saudara, ketika kita mengetahui semuanya ini, maka apa yang harus kita lakukan?
弟兄姊妹，知道了这些，我们的回应应该怎么样呢？ Bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? 我们接下来面对生活的态度应该怎么样呢？ Saya mengerti kita semua orang sibuk. 我明白大家都是大忙人， Kita semua ada pekerjaan masing-masing. 我们自己有自己的工作要做， Kita mungkin merasa capek karena kegiatan kita sehari-hari. 我们也许已经疲惫不堪，因为自己的工作。 Tetapi jangan lupa, kita harus juga melayani Tuhan karena ada nilai kekalnya. 但是别忘了，我们也要侍奉主，因为这保留着永恒性的。 Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. 主耶稣告诉我们要积攒财宝在天上。 Saudara-saudara, selama hidup di dunia ini, banyak orang hanya fokus mengumpulkan harta di dunia ini. 弟兄姊妹，我们活在地上，很多人都专注于积攒财物， Banting tulang sampai mencucukkan air mata untuk mendapatkan harta duniawi ini. 埋头苦干，只是为了积攒钱财。 Saudara-saudara, tidak ada salahnya kita bekerja, kita mengumpulkan harta di dunia ini. 弟兄姊妹，这些都没有错。 Selama kita di dunia ini, ya kita masih butuh uang. 我们趁还在世界上，我们还需要钱， Kita harus pergi kerja. 我们需要去工作。 Orang Kristen juga boleh kaya. 基督徒也可以有钱， Di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang kaya raya. 在圣经中也有很多圣经人物是大富贵。 Saudara-saudara, tetapi ingat, tujuan hidup kita bukanlah untuk duniawi ini. 但是弟兄姊妹要记住，我们的最终目标不是这个世界。 Segala hal yang ada di dunia ini bukanlah segala-galanya. 这地上的一切不是一切。 Jangan sampai kita memperbudak hidup kita hanya untuk mencari keduniawian ini. 我们不要因为这个世界被当奴隶， Karena sifat semuanya itu hanyalah sementara. 因为这一切都是暂时的， Hanyalah sementara saja. 都是短暂的。 Kita tidak akan bawa ketika kita mati. 我们死了也带不走， Dan dia juga bisa hilang tiba-tiba. 也有可能突然间消失。 Saudara-saudara, jangan salah paham. Kita harus bekerja. Kita boleh mengumpulkan harta. 弟兄姊妹，不要误会，不是说不可以工作，不可以积攒财物， Tetapi jangan sampai kita berpikir itulah segala-galanya. 但是不要我们有错觉，认为这都是一切。 Maka Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah hartamu di sorga. 所以为什么主耶稣提醒我们积攒在天上的财物？ Karena nilainya kekal 因为那是永恒的， dan tidak bisa hilang. 丢失不了的， Tidak ada yang bisa merusak ataupun mencuri. 没有人能够毁坏，没有人能够偷走。 Jadi kita juga harus giat bekerja melayani Tuhan. 所以我们也要努力侍奉主， Dengan kesadaran kita sendiri. 凭着自己的醒悟， Tidak usah kita harus didorong-dorong. 不要被别人去推动， Karena yang mendapatkan upah itu kita sendiri. 因为将来获得赏赐的是我们自己。 Yang kita kumpulkan harta di sorga itu untuk diri kita sendiri. 我们在天上积攒的财物是给我们自己， Maka seharusnya kita tidak perlu harus dipush, didorong-dorong. 所以我们不应该需要等着别人来推。 Kita harus mengatakan, sekarang saya harus giat melayani Tuhan. 我们告诉自己，从今开始我要努力侍奉主， Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. 我能做什么我就做什么。 Di dalam gereja kita banyak pekerjaan Tuhan. 在教会里有很多该做的工作， Bahkan ketika kita membantu orang yang susah, itu juga pekerjaan bagi Tuhan. 甚至我们去援助那些贫困人，也是主的工作。 Ketika kita menguatkan, menghibur, menasehati orang yang dalam masalah, itu juga pekerjaan Tuhan.
当我们巩固或者关怀那些信心挣扎中的弟兄姊妹，也是工作。 Saudara-saudara, pekerjaan ini banyak sekali bisa kita lakukan. 这些工作我们都能做到， Dan Tuhan sediakan upah di surga bagi kita. 而且神为我们预备了赏赐。 Apakah kita sekarang mau berlomba-lomba giat, saya mau melayani Tuhan? 我们要不要在这信仰的比赛中一起努力？ Karena harta yang disediakan Tuhan itu adalah harta yang kekal. 因为神预备的赏赐是永恒的。 Saudara-saudara, jangan sampai kita nantinya malu di hadapan Tuhan. 弟兄姊妹，不要到时候我们羞愧在主的面前。 Jangan sampai kita menyesal kenapa saya tidak lakukan sekuat tenaga untuk melayani Tuhan di dunia ini. 不要让我们后悔莫及，为什么当初没有做更多的侍奉？ Kesempatan kita mengumpulkan harta di surga hanya di dunia ini saja. 我们积攒天上的财物，就是现在。 Kadang-kadang kita berpikir, tunggulah saya pensiun atau tua, baru nanti saya fokus melayani Tuhan. 有时候我们会想，等我退休了，我再来侍奉吧。 Kira-kira kalau kita sudah tua, kita mau bisa buat banyak hal apa untuk Tuhan? 但是如果我们老了退休了，我们能做多少事啊？ Ketika kita masih punya tenaga, kita masih bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa kita tidak berikan untuk Tuhan? 为什么在我们还有活力的时候，为什么不开始呢？ Maka kita harus berdoa, Tuhan sekarang ini tolong saya harus giat melayani Tuhan. 所以我们要祷告，愿主帮助我们，愿意更勤奋的、更努力的。 Jangan sampai kita malu di hadapan Tuhan kelak kalau kita berhadapan muka dengan muka. 不要让我们到基督台前，我们羞愧难当。 Jadi saudara-saudara, berdoalah supaya kita sekarang ini, oh saya mau bekerja untuk Tuhan. 所以弟兄姊妹，我们一起祷告。此刻起，我们要努力侍奉主。 Saya mau tutup khotbah ini dalam sebuah ilustrasi. 我们要结束这个讲道，用一个比喻说法。 Kita ini orang Kristen digambarkan seperti wisudawan. 我们这些基督徒都被比喻为毕业生， Kita digambarkan seperti orang-orang yang tamat kuliah di wisuda. 都被比喻为那些完成学业的人。 Orang di wisuda pasti bersukacita semua. 那些毕业生肯定都很欢喜， Karena dia sudah menyelesaikan studinya. 因为他们已经完成了， Tidak ada yang sedih ketika wisuda. 没有一个是伤心的， Semuanya bersukacita. 都很欢喜。 Tapi kalian tahu tidak, ada di antara wisudawan yang sukacitanya berkali-kali lipat besarnya. 但是我们知道吗？会有那么几个毕业生，他的欢喜是双倍的。 Ada mahasiswa yang sukacitanya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. 会有那么几个毕业生，他的喜乐比其他的毕业生更大。 Ada yang namanya mahasiswa mendapatkan penghargaan cum laude. 那就是被誉为最佳学生的毕业生， Ada yang lebih tinggi lagi, magna cum laude. 还有优秀等的毕业生， Dan ada yang lebih tinggi lagi namanya summa cum laude. 还有最优秀等的。 Saudara-saudara, summa cum laude pasti sukacitanya jauh lebih besar dengan mahasiswa yang lain. 这些优等生肯定喜乐更加倍， Semua kita bersukacita karena wisuda. 大家都很喜乐，因为毕业了， Tapi ada yang lebih bersukacita. 但是会更喜乐的。 Kenapa dia mendapatkan penghargaan yang paling tinggi? 为什么他能够获得最高的赏赐呢？ Karena di dalam studinya selama ini dia berjerih payah, bekerja keras. 因为在学习过程中他已经努力了。 Kita semua orang Kristen ini seperti wisudawan ini. 我们每一个信徒都像这些毕业生， Semua kita bersukacita karena kita masuk surga. 我们要欢喜，因为将来我们进入天堂， Tidak ada lagi yang dihukum. 没有一个被惩罚的。 Tetapi pada hari hanya ada yang jauh berkali-kali lipat lebih besar sukacitanya.
但是在那日子会有那么几个人比别人更欢喜， yaitu mereka yang mendapatkan upah yang lebih besar daripada yang lainnya. 就是那些获得更大赏赐的人， Seperti wisudawan tadi, dia mendapatkan penghargaan summa cum laude. 如同那个被誉为最佳学生的毕业生。 Orang ini mendapatkan penghargaan yang jauh lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. 这个信徒获得从主而来的更大的赏赐， Sukacitanya berkali-kali lipat lebih besar daripada yang lainnya. 他的喜乐远远超过其他的信徒。 Kenapa dia mendapatkan penghargaan atau upah lebih besar dari Tuhan Yesus? 为什么他能够获得更大的赏赐呢？ Sama prinsipnya, karena selama di dunia ini dia berjerih payah melayani Tuhan. 一样的原理，因为在地上他已经付出辛劳了， Jadi harus termotivasi, saya mau berjerih payah untuk Tuhan. 所以我们必须有动力，我们要为主工作。 Semua yang kita lakukan, kita jangan pikir ini hanya sia-sia saja. 我们不要想我做的都是徒劳的。 Apakah kita mau seperti mahasiswa tadi yang mendapatkan penghargaan yang jauh lebih tinggi? 我们要不要像那个被誉为最佳学生的毕业生？ Apakah kita mau mendapatkan upah yang besar dari Tuhan? Selama kita berada di dunia ini, kita harus bekerja keras. 我们要不要获得从主而来的最大赏赐？ Saya katakan kesempatan kita di dunia ini saja. 我说，我们的机会只在地上， Maka kita berdoa dan giat melayani Tuhan. 所以我们要努力，我们祷告， Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti 愿我们所听得到，我们可以明白， dan memberikan kita semangat yang baru. Saya mau bekerja melayani Tuhan. 也激励我们新的热情、新的力量。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿主耶稣祝福我们。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, 我们在天上宝座的父神， kami sangat bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. 我们何等感恩，因你赐予我们救恩， Sehingga pada waktunya kami bisa memperoleh sukacita daripada Engkau. 好叫我们到时候可以获得来自你的喜乐。 Kami juga sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. 我们也很感恩我们所听得到， Bahwa ada harta di sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. 那是主已经为我们预备了赏赐。 Tuhan tolong kami selama di dunia ini kami mau bekerja keras melayani Tuhan. 求主帮助我们，趁在地上，我们要努力为主而活， Supaya pada waktunya di hadapan Tuhan Yesus kami memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. 直到那日我们与主面对面时，我们能获得丰盛的喜乐。 Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. 求主赦免我们的罪和过犯。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。